dia kata. Walaupun ada sesetengah pihak hari ini mereka cuba, mereka nak ajak supaya dibuat perbincangan semula tentang benda ni. Adakah yang dimaksudkan itu persamaan pada timbangan ataupun persamaan pada nilai? Yang tu segantang, yang ni segantang, tapi nilai tak sama. Itu perbincangan yang orang pandai-pandai buat. Kita tersedut ambil tahu, bagi mereka bincang sudah, mereka dapat keputusan, mereka habangkan kita habang pula di zon. Tapi setakat ni kita pegang tafsiran yang dibuat sekian lama, bahawa sesungguhnya sekiranya benda tu sama sejenis, mesti tukar sama dari segi timbangan dia. Segantang, segantang. Kalau bagi segantang, kita bagi balik segantang setengah, setengah itu riba. Tu dia panggil ribal fadli. Dia panggil. Yang kedua yang kata ribal yadi. Ribal yad adalah pertukaran yang tidak berlaku di dalam majlis akad. Contoh yang kita buat tadi. Kita bagi dekat dia segantang beras, dia kata hak dia punya nanti malam ni dia main hantar. Syarak tidak benarkan pertukaran yang tidak berlaku di dalam satu majlis. Kerana dia memungkinkan berlakunya penipuan. Dan yang ketiga dia panggil riban nasai. Riban nasai yang kita semua sedia maklum, pinjam 1,000 kena bayar balik 1,200. Itu dia panggil riban nasai, yang pertambahan itu berlaku kerana tangguh masa untuk bayar. Kita pinjam hari ni, kita nak bayar balik bulan depan, dia dah naik dah interest dia. Interest itu dipanggil riban nasai. 3. Baik, seperti yang lagi akan datang bicaranya pada beberapa bab. Dia kata detail dia akan bagi tahu kemudian tentang riba ni semua. Dan sesungguhnya telah ijma' sekalian Islam atas haram riba sama sekali. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Semua ulama kata riba haram. Jika bersalah-salahan mereka pada dhabitnya dan pada furuknya sekalipun. Kalau nak ada tak berapa nak sependapat pun pada perkara-perkara furuk. Soal hak kita kata tadi. Adakah persamaan tadi dari segi timbangan ataupun dari segi nilai? Itu ada perbahasan di kalangan ulama. Baik, masalah. Yang memakan riba dan yang memberi makan riba itu bagaimana rupa keterangannya? Yang kata orang yang bagi makan dengan orang yang makan ni siapa? Maka orang yang memakan riba ialah orang yang mengambil hutang dengan janji bayar lebih. Yang kata orang yang makan riba, bank lah. Ataupun ceti. Orang ni makan riba. Dia makan. Pasal apa? Dia bagi pinjam duit kat kita, syarat kita kena bayar balik lebih daripada pinjaman. Dia dianggap sebagai orang yang makan riba. Atau orang yang membeli padi dengan padi, tidak sama banyak sukatannya. Dan lainnya, sebagai yang tersebut di dalam kitab fiqh. Maka orang tu makan riba. Dan yang memberi makan riba itu ialah orang yang tempat dihutang wangnya dengan janji bayar lebih. Manakala orang yang bagi makan, kita yang beli kereta, yang beli rumah ni, kita ni orang yang jamu dia untuk dia makan riba. Kita jamu dia. Nak beli kereta, kena pergi buat finance. Finance pula, pergi pilih hak tak Islam punya. Ada hak cara Islam punya, saja pergi ambil hak tak Islam punya. Kita masuk dalam kumpulan orang yang bagi makan riba. Kita bagi duit tu supaya pihak bank makan riba. Baik. Ataupun yang menjual padi dengan padi tidak sama banyak sukatan, atau tidak unjuk berunjuk dan lainnya sebagai tafsir dalam kitab fiqh. Yang ni cerita hak kita sebut tadilah. Dia tak bagi masa tu, tidak unjuk berunjuk, maksudnya masa tu tak ada. Dia bagi dulu, malam ni aku nak main hantar pula. Itu juga dia anggap riba. Maka orang-orang yang tersebut itulah yang masuk di dalam hukum laknat Allah Subhanahu wa taala itu. Nauzubillah min zalik. Orang inilah yang kena laknat. Baik, masalah saksi orang yang makan riba dan yang memberi makan itu bagaimana rupanya? Baik, yang kata saksi ini lagu mana pula? Bermula saksi atau orang yang jadi saksi antara orang yang makan riba dan orang yang memberi makan riba itu ialah orang yang dipilih oleh orang yang makan riba. Atau yang memberi makan riba akan jadi saksi antara keduanya. Dia nak buat pinjaman bank untuk beli kereta. Dia pergi pegang kita Tok Lebay ni suruh jadi saksi. Dengan lebay-lebay kita bungkus sekali. Susah no?
Susah. Kawan-kawan mai, dia kata ni minta tolong hang jadi saksi. Allah. Kata aku, abang betul-betul kang, aku kalau tak pergi mengaji Taman Kerian aku sanggup. Tapi pasal aku baru pergi mengaji ni, aku minta maaf. Dia tahan kalau tak boleh tolong aku, tak apa dah. Dia buat lagu tu pun kita tak jok lah. Kita pula kata dia jangan lagu tu. Jangan lagu tu, kita nak kawal lama. Tak apa, tak apa. Tak boleh tolong, tak apa. Tak apa, mai tolong. Dengan kita, dengan dia sekali gulin dia. Yang ni yang susah lah. Yang ni yang susah. Okay. Baik, seperti kata orang yang makan riba kepada seorang yang bernama Muhammad. Dia ni nak buat pinjaman riba. Dia kata kat kawan dia nama Muhammad. Ya Muhammad, engkaulah menjadi saksi antara kami berdua ini. Dia kata, mai jadi saksi, aku nak buat loan bank. Iaitu dia telah berhutang pada aku dengan bayaran lebih daripada pokoknya. Dia kata ni aku nak berhutang ni dan aku nak kena bayar lebih. Aku nak hutang ni lebih kurang dalam 30,000. Aku kena bayar balik lebih kurang 65,000 semua sekali. Dia minta hang jadi saksi. Muhammad dah terkenal. Baik, maka inilah saksi yang sama serupa dosanya dan haramnya dengan orang yang makan riba dan orang yang membuatnya. Kawan nu boleh juga kaita sebiji. Walaupun boleh dosa, boleh juga kaita sebiji. Dia ni kaita tak boleh, dosa saja galah balik. Jadi saksi. Baik. Dan ada pun jikalau berkata orang yang berhutang dan yang memberi hutang, mari Muhammad, engkau jadi saksi antara kami. Dia berhutang kepada aku 10 pound masalah. Kemudian diam, tiada ia khabarkan lebih dan tiada tahu saksi antara keduanya berakad dan berjanji bayar lebih. Maka tiada berdosa atas yang menjadi saksi. Kerana ia tiada tahu antara keduanya memperbuat riba. Aku tak tahu tak apa. Masalah. Jurutulis bagi orang yang makan riba. Dan yang membuat riba, bagaimana pula hal dia? Jadi kerani. Bukan ada punca pun, pergi jadi kerani. Dia kerja duk tolong siap ni segala dokumen, tolong duk bawa pergi manager sign dan sebagainya. Dia kerja tu. Macam mana pula nasib dia ni? Iaitu orang yang menulis dalam satu surat. Ataupun buku. Ataupun utang piutang di antara keduanya dengan riba. Dia yang draft surat tu. Tak tahulah, saya tak berani cakap lah yang ni. Kawan yang mula-mula dulu ni, draft surat agreement tu. Orang hak mula-mula sekali guna kepala otak dia susun ayat untuk buat surat agreement riba tu. Dia mula buat tu, dia berdosa. Selagi mana orang duk guna format surat yang dia buat, selagi itulah dia menanggung dosa sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Bahayalah, ni cerita bahaya. Seperti kata yang memberi utang kepada Muhammad jurutulis masalan. Ya Muhammad, engkau tuliskan si anu utang kepada aku 10 pound. Maka apabila dibayarnya, hendaklah 12 pound. Hang tolong tulis tak? Ni dia utang duit aku 10 pound ni. Dia dah mengaku dah dia nak bayar 12 pound. Hang tulis tak surat ni? Aku nak suruh dia sign, aku nak sign. Hang pun kena sign sama. Tolong draft surat tu. Berdosa dia. Maka apabila jurutulis itu menulis seperti yang dikatakannya itu, maka ialah seorang tukang tulis riba. Dan ialah bernama penolong orang yang membuat riba. Maka dapatlah dia dosa seperti dosa orang yang makan riba dan orang yang membuat riba. Dosa dia sama, tak ada kurang sedikit pun. Adapun jikalau disuruh oleh orang yang berhutang,